Nanti permainan akan bermula dalam masa berapa saat sahaja lagi. Game dah akan start selepas ni. Oh, bayangkan dia tu player Malaysia. So, kalau dia main dekat PMSL ini kan dah dikira penyertaan antarabangsa. Betul. So point Koko awak akan banyak. Banyak. Ya, dia kan ada, saya tak pasti awak ingat ke tak kan buku Koko tu. Saya rasa mungkin sekarang berubah ke apa, saya pun tak pasti. Tapi dulu buku Koko, dia macam dia akan memberi point untuk setiap penyertaan anda dalam pertandingan. Kalau anda wakil rumah sukan, point dia rendah. Kemudian wakil sekolah tinggi sikit. Wakil daerah tinggi lagi. Wakil negeri dan seterusnya wakil negara kan. Sebab yang ni boleh diibaratkan seperti wakil negara kan. Kerana mereka membawa bendera negara masing-masing. Tinggi tu point Koko. Yeay, boleh elak daripada pergi PLKN. Itu yang paling penting dulu. Ramai orang nak elak benda tu. Benar sekali. Tapi PLKN menggamit kenangan. Permainan akan bermula daripada satu kawasan utara dan pergi daripada tadilah flight path kita memang baik kepada semua pemain. Jadi memang tidak akan beri masalah lah kalau mereka nak turun ke mana-mana sekalipun. Boleh je nak terbang jarak jauh sedikit. Game kedua bermula dan ini merupakan wrangle pertama untuk Super Sunday kita. Kalah permainan yang sekarang ini anda lihatkan ada di Xavier. Turun di Pochinki. Tiada tetamu pun untuk mereka. Yang di kawasan farm juga tiada tetamu. Tiada perlawanan di Ferry Pier pastilah tiada. Sebab Sam9 berada di kawasan Todak. Sekitar Shelter Prison Mansion. Dan itu memang kawasan yang sebelum ini itu adalah kawasan drop spot. Pernah menjadi kawasan drop spot untuk Sam9 2023. Geekfam akan turun di Ferry Pier. Vampire sebab terlalu jauh Primos tersebut, so mereka mengambil keputusan untuk pergi ke Zarki. Untuk Void, diorang cuba untuk ambil kawasan kontena, tapi sebenarnya utara Jogopol tu pun kosong juga. Satu bandar yang besar yang memberikan begitu banyak sekali barangan untuk mana-mana pasukan yang dapat. Tapi untuk Sam9 kena hati-hati sikit bila bermain kawasan-kawasan terbuka seperti ini. Takut ada yang memerhati. Toldap dan juga Yuhai ambil terus bagi dan bergerak pergi. Kita beralih pula kepada Pygmy. Dalam perumahan ini yang tiada apa-apa barangan lagi yang mampu untuk kutip oleh beliau sangat. Terus bergerak pergi nampak gayanya. Awal perlawanan tiada pelanggaran nampak gayanya. Belum ada siapa lagi menjatuhkan ataupun menembak kepada sesiapa. Tony K menembak. Tapi saya tak rasa ada orang berdekat sini. Zarki sunyi. Dengan hanya ada vampire sahaja dalam kawasan ni. Saya kalau setiap kali tengok Zarki kan, sebenarnya dia macam macam mana bandar dia sebenarnya? Sebab saya betul-betul tak hafal layout Zarki ni macam mana. Boleh dikatakan tak pernah turun langsung. Pernah lah kot sekali. Itu pun sebab ada kawasan yang macam dia rumput, bunga-bunga tu kan. Tapi bila pergi, ini je ke? Terus tak jadi. Kemudian datang pula kehadiran Livik. Dekat situ itu adalah tempat yang sesuai lah kalau nak membucin. Sebab ada, apa nama tempat bunga-bunga tu? Kemudian saya ingat ada kincir angin. Tapi saya tak ingat nama tempat tu. Grones. Grones ke apa benda entah. Betul. Banyaklah tempat kat sini. Tapi baru-baru ni wrangle pun ada juga. Betul. Saya nampak video awak tu. Dan kemudiannya saya dan bini saya, kita orang gelak sama-sama. Tapi style ni adalah dalam game nanti. Sebab first saya nampak benda ni dipost oleh siapa lah? AGG dengan Aboy kot. Okay. Dia memang kalau dah selesai mission tu semua memang terlihat AGG love Aboy kat situ selamba. Tak, yang tu okey Mi. Tapi bila awak tulis di dalam dunia realiti tu kan, sampai tahap tu saya macam wow. Sampai begini awak diperlakukan. Masih ada lagi lah sekarang ni untuk buat benda tu. Rasanya ada lagi kot. Dia kena ambil basikal dia dekat area bawah Milta tu. Bawah farm ke? Bawah Milta, bawah farm ni lah. Betul. Ambil basikal. Lepas tu dah nanti dia ada bagi tahulah kat mana nak pergi dan sebagainya. Kena lalawat lah semua benda-benda tempat tersebut.
Memang enjoyable lah benda tersebut. Setiap kali dapat dapat rata satu squad, angkat. Tiba-tiba angkat. Dua-dua angkat benda tu. Comel lah. Inilah dia, kuasa bucin. Kuasa bucin. Janganlah main PUBG Mobile berseorangan. Kawan-kawan pun boleh. Kawan kita. Mainlah dengan pasangan anda. Betul. Tapi tak. Sekarang ni tengah happy. Tapi hari ni hari terakhir dia. Ya, tapi masalahnya dia main PUBG Mobile, dia selalu kan solo squad. Yelah tu. Cuma tu hari ni hari terakhir dia. So tak ada dah. Tak ada dah gambar-gambar ni. Ya betul. Selamat sikit lah timeline korang. Korang semua dah tak perlu nak like dan tak perlu nak komen dah. Benda bukan-bukan dalam timeline seseorang itu. Jantan tersebut. Tapi RRQ Ryu, boom ni bahaya. RRQ Ryu ni boleh diibaratkan seperti mereka punya kryptonite. Tapi nasib baik Razy sempat untuk melarikan diri. Mungkin dia pun dah bau-bau dah. Okey, ini adalah bau-bau bahaya. Gerak lu, Papa Roger. Asal No Mercy ada di dua posisi yang lain. Ada daripada Frenzy. Mulakan pergerakan sekarang. Dengan Razy dan juga Yami melihatkan daripada bahagian bawah tu seorang Yami tadi. Benarkan saja pemain tersebut bergerak pergi. Terakan dia. So awal-awal permainan kita untuk Super Sunday ni, dia punya vibe tu lain sedikit. Tak sama lah seperti group stage ke last chance malam paling best. Sebab game dan circle kita juga memaksa untuk kebaikan pasukan bertarung dengan begitu agresif. Tapi bila kalau belatan agak santai, kita tengok gameplay memang sangat-sangat santai. Masih lagi ada yang suka untuk bermain di kawasan luar-luar belatan. Antara salah satunya sekarang ini, contoh terbaik adalah Zerzia. Tapi besar juga mereka berpecah sebenarnya. Tak pasti dia orang turun dekat mana kan? Sebab dia orang sekarang ini sedang melakukan looting di kawasan rumah-rumah kecil dan sepertinya barang mereka tidak terlalu meriah. So, Yudo Lions, ini memang checkpoint mereka. So kalau lalu je ke kawasan ini bermakna pasukan lain dah boleh bersedia dah. Okay, kita memang akan lawan dengan Yudo Lions. Ya betul. Okay, Luke. Gerak pergi ke depan. Jom kita ada Vampire. Naik terus ke kawasan atas. Compound ini mungkin akan dilawati juga tapi tak. Mereka tak lalu langsung. Macam takkan nak pusing pun. Mereka hanya lalu dan lihat saja. Tapi RRQ dah memulakan tembakan kawasan hadapan sana. Sam 9 ke tu? Ya betul. Hijau adalah warna Sam 9. Jauh juga sebenarnya pergerakan yang dilakukan oleh Sam 9. Tahu-tahu mereka dah berada di kawasan bukit ini. Hampir-hampir tadi mampu untuk diculik oleh pemain RRQ Ryu. Tapi beza lah kan. Saya rasa macam apa yang kita lihatkan di group stage kan, punya permainan dengan Super Sunday ni sangat-sangat berbeza. Tetapi itulah dia, team third party kita. Jauhnya dia nampak. Bagi saya kan, okay, tim yang handal di dalam tembakan jarak jauh yang tiba-tiba dan berbisa adalah Team Flash untuk PMSL musim ini. Mereka sentiasa ada position yang mereka somehow boleh dapat kacau satu pemain, satu pasukan yang bukan betul-betul dekat depan mereka, sebaliknya yang jauh daripada mereka. Betul. Jauh juga tadi. Tapi Flash pun nampak dia benda tersebut dengan mudah. MRPX berdepan pula dengan Vampire. Satu pemain mereka dah jatuh untuk Vampire. Tadi mereka terkeluar awal. Mereka yang memaksa untuk fight awal. Dan BTR yang ganggu untuk map Sunhawk kita. Cuma kali ni VPE sekali lagi mereka akan berada dalam satu situasi untuk bertarung. Tapi ini lebih kepada pertarungan jarak jauh lah. Kerana MRPX pun tidak ada semua dalam kawasan sekeliling ini. Vampire masih lagi boleh untuk melakukan reset dalam situasi ini sebenarnya. Kalau betul MRPX nak langgar ni, mungkin dah ada dua di kawasan
Satu atas bukit, satu bahagian belakang mereka, dua berada betul-betul dekat Hazel. Tapi nampaknya macam mereka nak bergerak pergi. Ya, mereka akan bergerak pergi. Itu yang dilakukan. Sebab kalau mereka nak langgar pun, ianya akan menjadi 50-50. Tapi malah untuk Vampire, Void pula nampak pemain mereka. Sebab tadi kalau Moth GPX dapat habiskan kejatuhan yang dia lakukan itu, mungkin mereka akan terus melanggar. Tapi bila mereka try, tak ada opening ni. Kalau kita langgar ni, dia 50-50. Kita menang, kita kalah. Sebab situasi 4 lawan 4 kan. Tapi Vampire disebabkan mereka ada kawasan stesen minyak ini. 2 kali sudah mereka diselamatkan oleh sebuah bangunan stesen minyak yang terbiar. Tapi Yudo Lions dan juga Geek Fam akan berjumpa sama sendiri. Aizen dihabiskan secara langsung oleh Olio. Geek dan Sam9 juga menghadapi satu cabaran yang tertentu di mana salah seorang mereka jatuh di tangan Team X. Geek Fam, part mereka lebih tinggi, lebih baik. Team X sebenarnya ada di satu compound di sini. Dah ada seorang pemain naik kenderaan, 2 orang pemain naik kenderaan, 2 kenderaan akan meletup datang. Bahaya sebenarnya untuk Sam9. Tapi Team X juga perlu ingat, begitu ramai lagi pasukan yang ada di kawasan sekeliling. Mereka dah mula menghampiri kawasan ini. Ada tembakan berterusan dilepaskan terhadap pasukan mereka. Satu pemain jatuh, boom yang dapat pemain tersebut terlebih dahulu. Johan daripada bahagian atas melihatkan saja pergerakan itu terjadi. Tapi pemain itu berhenti untuk membenarkan satu mata singkir menjadi hak milik Sam9. Sebenarnya kan dalam situasi seperti itu, saya rasa ya betul awak dapat kejatuhan terhadap Sam9. Tapi untuk mereka pergi lintas macam tu je, itu bukanlah satu perkara yang sepatutnya dilakukan oleh mereka. Sebabnya diorang dah kena expect dah. Oi, kawasan jambatan ada stesen minyak itu confirm ada lagi tim yang berbeza. Sebab bulatan kita memang ada dekat kawasan-kawasan Yasnaya Poliana ini. Stesen minyak tu adalah antara tempat yang memang akan ada orang lah. Dan itu menyebabkan tadi mereka ditembak oleh Boom Esports. 2 orang jatuh begitu saja. Satu pula dapat dekat Sam9 selepas dia turun. Dan dia berhenti di kawasan low ground. Tembakan yang mudah. Dan end up sekarang ni kita lihat kan, Sam9 betul jatuh tapi mereka dapat satu mata. Mereka still lagi ada 4 orang. Yang paling rugi adalah STX. Selepas ini pastinya compound mereka akan dilanggar. Mereka tak untung apa-apa dalam situasi itu. Loyu jarak jauh tadi melihatkan kedudukan RRQ. Tapi RRQ berjaya untuk menjumpai satu kawasan bersembunyi. Dep lihatkan kembali pada Loyu. Loyu seorang saja dalam perumahan ini. Rakan-rakan mereka semua dah pergi ke compound terbuka. Tadi pula terbuka ada juga bukit-bukit untuk menjadi tempat persembunyian bagi diri mereka. Loyo, banyak betul damage yang diberikan daripada tadi sebenarnya terhadap lebih kurang 3 pemain RRQ. Tapi tak ada siapa lagi yang berjaya untuk menjadi mangsa. Stage yang ketiga masih lagi ada 16 pasukan yang ada dalam permainan kita buat masa sekarang. Bermakna kalau makin kecil kita punya circle ini, mungkin lagi cepatlah secara tiba-tiba pasukan hilang. Tapi Pikmi selepas saya rasa mereka yang hilang satu orang pemain. Yes. Mereka terus saja meninggalkan kawasan compound tersebut mencari tempat yang berbeza. Mungkin akan bermain di bahagian tepi tasik Yasnaya Poliana. Tapi akibatnya kenderaan yang dimiliki oleh mereka telah pun dihancurkan. Untuk mereka kekurangan talian hayat andai kata bulatan itu tidak berpihak ke kawasan tasik. Lapar dapatkan snap. RRQ Ryu kali ini mereka dijatuhkan satu demi satu pemain. 2 orang secara tepatnya telah pun terjatuh. Snap cuba untuk diangkat kembali tapi masih lagi boleh sebenarnya untuk diselamatkan ini. Boleh masuk ke bahagian dalam sebab itu adalah tembakan jarak jauh. Mereka ada kawasan rumah cendawan ini. Ini memudahkan mereka untuk bertenang. Dan semestinya untuk pasukan yang dah ada dekat dalam Yasnaya Poliana, takkanlah mereka tiba-tiba nak terus langgar je ke rumah cendawan. Bulatan kita masih lagi besar. Ini baru bulatan yang ketiga. Betul. Di sini pula anda lihatkan kepada Yudo Alliance. Posisi mereka juga belum fully dalam bulatan kita. Tapi 3 pasukan dari Malaysia akan masuk daripada kawasan selatan. Bersusun pasukan Malaysia kalau anda lihatkan ketika ini di kawasan selatan kita. Kanan ada NKT. Geek Fam di pertengahan. Sam9 dapat circle. Tapi
circle ini dan posisi ini bukanlah yang terbaik sangat untuk siapa yang ada betul-betul di pertengahan. Kerana selepas ini ramai yang akan mula datang daripada setiap sudut. Kalau ada 1-2 jatuh terlebih dahulu, agak berbahaya kepada pasukan yang ada di pertengahan belatan kita. Di Xavier, mana diorang nak masuk ke dalam? Satu pemain tersangkut dekat bawah jambatan. Ada juga yang masih lagi di seberang break. Lama dilakukan oleh Gosu. Akhirnya ada satu pasukan yang terkeluar selepas kita masuk 4 bulatan yang keempat. Dan itu adalah Team X. Malang untuk mereka. Saya rasa kesilapan yang kritikal yang dilakukan di dalam percubaan mereka untuk menghabiskan pemain Sam9 tadi. Betul-betul membuatkan mereka merana. Tapi Zerzia selepas mereka datang dari kawasan compound, mereka tahu main Pick Me telah pun ditekan dan sekarang ini mereka akan mencari di manakah kedudukan pemain Pick Me yang try Yoru tadi. Dapatkan satu kejatuhan kepada pemain Pick Me yang berada di dalam kawasan air. Zuxi jatuhkan Spider Tan. Drone telah pun terjatuh dan dia pun dalam keadaan knockdown. Tinggal Joe Branky saja sekarang ini yang sedang berenang. Mungkin cuba untuk menyelamatkan rakan pasukan dia, tapi adakah akan berjaya atau tidak? Betul-betul kedudukan yang tidak enak untuk Pick Me. Tapi sekarang ini kita lihatkan Yudo Alliance cuba untuk mengganggu perlawanan antara BTR dan juga NKT. NKT ada satu orang pemain mereka jatuh. Leo berjaya untuk dapatkan lapar. Satar dapatkan Joe. Dan Joe dihabiskan terus. Sekarang ini mereka tak ada bulatan. Ada kenderaan untuk diguna pakai. Ada 2, 3 bagi 4 sebenarnya kenderaan mereka. Jadi dia ada masalah untuk masuk ke dalam bulatan kita. Rosemary berjarak jauh melihatkan tim Flash. Dan Rosemary bersiap sedia juga untuk bergerak pergi masuk ke dalam bulatan kita. Tapi BTR pilihan mereka adalah untuk pergi ke bahagian kanan. Adanya NKT di dalam kawah hadapan ini. Cuma main NKT mereka dah bersiap sedia. Para Jin dapatkan Void. Boom terus ditarik oleh Satar, tetapi di bahagian yang berbeza. Lihat kalau sekarang ini sepertinya ada perlawanan sedang terjadi dan Tervoin bersama dengan D Xavier, tetapi D Xavier sepertinya akan menjadi mangsa dalam situasi ini. Tapi kita lihatkan beberapa bom tangan berkualiti tinggi daripada BTR menyebabkan God jatuh. Tinggal triple F saja perlu untuk dicari. BTR semalam mereka dah menunjukkan gameplay agresif sebenarnya. Cuma sekarang ini sedikit berbahaya. Zuxi telah pun dijatuhkan, tetapi trade yang pantas daripada Gen Force menyebabkan NKT 2 pusingan berturut-turut Amy tidak ada pengutipan mata daripada pasukan Thailand tersebut. Sedikit berbahaya sebab kita ada 6 pusingan sahaja dan berbaki 4 pusingan untuk NKT. Kejar apa yang patut dikejar, kejar apa yang boleh dikejar. Begitu juga dengan Team X yang hanya mengumpulkan 1 setakat ini. Tapi 44 orang pemain masih lagi ada. Agak padat juga. Dengan bulatan kita ini tak banyak sangat tempat untuk dimainkan. Baik. Dengan bom asap ke harapan Sam9 di titik pertengahan belatan. Tapi kali ini mungkin disebabkan terlampau ramai pasukan yang ada. Nak masuk ke tengah pun tak sempat lagi. Terlampau banyak sekarang ini yang terlampau sibuk di kawasan ujung-ujung belatan kita. Lagi-lagi kita tahu kawasan berbukit bukau juga dalam belatan kita ketika ini menyukarkan mereka untuk terus directly pergi ke pertengahan sebab mereka juga takut juga akan ditembak daripada pelbagai arah. Tapi lihat kalau K, Void K berikan damage, dia tahu di mana keberadaan pihak lawan tersebut. Oh, dia boleh tukarkan kepada senjata dia dan dia akan dapatkan satu ini dengan begitu mudah sekali. Zerzia tak sempat untuk selamatkan rakan mereka. Masa sekarang susah sebenarnya. Dan lihat kalau Void ada 5 mata sikit untuk pasukan mereka. BTR betul, tadi mereka hilang 1, tetapi mereka masih lagi konsisten dari segi mata singkir. Mereka ada 4 sudah dengan hanya tinggal 3 pemain saja. Ya. Tapi apa yang lebih penting adalah konsisten, Amy. Asalkan setiap pusingan boleh dapatkan mata. Ini bukan Super Sunday yang akan tentukan nasib. Oh, mereka confirm pergi ke final, mereka confirm tak pergi ke final ke. Ada 2 lagi Super Sunday untuk dimainkan. So boleh dikatakan ini baru permulaan untuk Super Sunday. Dan setiap konsisten yang boleh didapatkan oleh sesama pasukan itu adalah permulaan yang baik. Dengan sekarang ini Alter Ego akan melanggar ke arah rumah cendawan yang telah pun dipegang oleh RRQ Ryu. 1 main Alter Ego telah pun dijatuhkan dan dihabiskan secara langsung. Tembakan cuba untuk dilepaskan Snape. Hilang beberapa nyawa dan Peko juga telah pun dijatuhkan RRQ Ryu. Mereka gagal untuk memegang dan menjaga kawasan rumah cendawan mereka. Diambil alih begitu saja oleh Alter Ego RS. Ya, cubaan untuk melanggar kawasan ini tidak berjaya lagi.
Tidak menjadi sebenarnya. Begitu banyak bom yang telah pun dibaling. Tetapi tiada siapa pun yang akhirnya jatuh juga satu. Tapi Yal tadi ada 4 tidak silap saya dalam pengejaran terhadap pemain-pemain BTR. Sekarang ini Yal hanya tinggal satu saja pemain mereka yang berdiri. Boom. Salah seorang pemain jatuh. Mampu tu diangkat kembali. Kenny dapatkan Genfos. Snap jatuh di tempat yang berbeza. Dihantar terus pulang ke lobby. Gig tinggal 2 saja. Kiluk berjaya untuk dikeluarkan terus. Vampire bersebelahan saja dengan Boom juga. Ada Zerja. Ya, Boom tadi mereka datang dari kawasan stesen minyak. Sekarang ini mereka telah pun meninggalkan kawasan tersebut untuk bermain di sebelah lereng ini. Sebab mereka tahu ada satu pasukan yang datang untuk memberikan tekanan kepada mereka dan pasukan tersebut adalah Vampire. Cuma sekarang ini saya rasa keputusan mutlaknya itu tentang pasukan mana yang betul-betul berpotensi untuk dapatkan chicken dinner. Still lagi kena bergantung kepada bulatan. Kalau ianya pergi ke sebelah Sam9 punya bukit, maka Geek Fam dan juga Sam9 ada keuntungan. Kalau ianya pergi ke bahagian stesen minyak tersebut, so Boom dan juga Vampire ada kelebihan. So segala-galanya masih lagi bergantung kepada bulatan kita akan tarik ke mana. 29 orang saja tinggal kali ini. Banyak juga pemain yang telah pun terkorban, tapi kita masih lagi ada 10 pasukan. Betul. 10 yang tinggal. BTR. Suksi dan juga Genfos ada di sini. Ada tembakan daripada seorang Genfos. BTR itu bijak sekali sebenarnya membawa pemain mereka selamat dengan lama. Dan sekali lagi duo yang sama dibawa ke Wrangle yang selamat masih lagi. Zuxi dan Genfos tak silap saya tadi yang masih lagi terselamat dalam permainan kita. Tapi lihat kalau pula Geek Fam berada bahagian atas. Cubaan yang baik daripada Audrey. Dia nak cuba untuk tamatkan ataupun dapatkan pastikan satu mata singkir. Tetapi sekarang ini tak dapat. Lihatkanlah pula bulatan yang seterusnya. Sam9 masih dapat bulatan yang seterusnya. Untuk Alliance tinggal Jimmy saja. Sekarang ini tinggal 8 pasukan saya lagi berbaki dalam permainan. Zeta daripada jarak jauh melihatkan Boom di hadapan sana. Mungkin boleh jatuhkan sesiapa. VPE, Vampire. Tadi mereka terkena agak awal, kali ini mereka akan cuba untuk bermain dengan konsisten. Kenny. Kenny sebenarnya dah kena end dah tu dengan Zuxi. So Sam9 masih lagi ada 3. Dan mereka ada compound. So boleh dikatakan untuk Sam9 ni mereka boleh chill-chill terlebih dahulu. Saya tak rasa Void akan terus melanggar Sam9 begitu saja. Untuk Jimmy yang kat Malang, kedudukan yang dipegang oleh beliau di kawasan terbuka itu telah pun dilihatkan oleh Rosemary. Dekat mana AE duduk ni? Tapi yang pasti mereka macam ada slight high ground advantage. Betul. Lihatkanlah depth. Masih lagi memandang kepada pasukan BTR yang ada di hadapan sana. Berapa tapping-tapping di bahagian atas. Loyu boleh nampak juga. Tembakan yang cantik dapat satu. Yuhai dapatkan Zuxi. Yuhai. Wow. Bahaya untuk Yuhai pergi ke depan. Tapi mereka inginkan juga mata singkir ini. Mereka nakkan 2 mata singkir ini. 2 mata singkir yang berharga untuk mereka. Tapi kedudukan Yuhai juga berbahaya. Genfos kan baling satu kepada Yuhai. Tidak akan mengena. Genfos memandang sekali lagi ke tempat yang sama. Loyu belum untuk pandang, belum untuk fokus. Kalau tidak nanti dia akan menjadi mangsa. Tapi lihat kalau bom tangan daripada Yuhai. Dan itulah dia. Rata sudah untuk BTR. 7 eliminasi untuk pasukan mereka. Sekarang ini daripada Loyu. Dia menggunakan UMP tapi UMP dia dah kehabisan bullet. VPE melihatkan pula pergerakan yang sedang dilakukan ketika ini oleh Boyne. Nyawa sangat sedikit ketika ini untuk salah seorang pemain Boyne. Tapi posisi yang dimiliki oleh Tony K mungkin melihatkan kawasan sekeliling dengan agak mudah. Dia juga ada satu lereng untuk bersembunyi. Tapi Zeta, nampak pemain itu belum lagi ada sebarang tembakan pun daripada Zeta. Dia tunggu, tak pasti dia tunggu apa. Mungkin dia tunggu betul-betul kepala berhenti. Alva yang akan jatuh di tangan Yang ketika ini. Jauh juga. Flash ni kan, tembakan diorang ni memang kebanyakannya adalah tembakan-tembakan jarak jauh. Mereka kurang sedikit untuk involve di dalam pertarungan jarak dekat. Dan lihatkanlah satu demi satu pemain Alter Ego mungkin akan menjadi mangsa mereka. Void cuba juga untuk memberikan tekanan tapi dengan kejatuhan Maxius membuatkan sekarang ini Zeta kena cuba untuk membantu rakan pasukan dia tapi tak dapat. Dap dengan lontaran bom tangan yang baik untuk menghabiskan pemain tersebut. Gosu nampak yummy.
Top 5 sekarang ini kita lihatkan Sam9 masih lagi ada dalam permainan kita. Sam9 ada compound, Sam9 kena reset. Satu main Sam9 telah pun jatuh. Tetapi mereka ada jumlah mata singkir yang agak memberangsangkan juga pada waktu ini. Mereka dah ada 6. Oh, tepat sekali. Tiada siapa pun yang di dalam bulatan ini. Ada 4 orang pemain. Dan AE. 2 pemain yang dapat dilihatkan di sini sedang cuba untuk melakukan pergerakan sekarang. Rosemary tenang saja. Bawa kenderaan ini pergi ke hadapan sedikit. Tutup laluan hadapan dengan bom asap. Akan dia juga ada satu bagi untuk diguna pakai. Fine. Mereka akan langgar kawasan ini, tapi depth posisi yang dipilih ketika ini mungkin mudah untuk diletupkan. Sebab dia di bahagian bawah. Depth hampir menerima damage yang agak banyak. Tapi balingan daripada Didi beliau juga agak menyakitkan kepada pihak lawan mereka. Void ada 9 untuk mereka. Cuma mereka tinggal 2 sahaja. Dan selepas ini mereka kena langgar Sam9 untuk mendapatkan posisi yang selamat dalam bulatan kita. Daripada pemain ini. Cuba untuk dapatkan depth. 2 pemain membaling bom yang agak tepat. Seperti yang saya katakan tadi. Posisi dia. Bom yang seterusnya ini mungkin akan jatuh depth. Ya betul. Kerana gabungan daripada serpihan bom tangan tersebut mencukupi untuk membuatkan depth. Dalam keadaan knockdown sekarang ini. Cuba untuk memberikan tekanan kepada Void. Tapi beliau yang ditekan. Penyelamatan semestinya sukar untuk dilakukan pula kali ini. Dengan Vampire pula akan datang ke arah tersebut. Depth dihabiskan secara langsung oleh Zeta. Kali ini Zeta sekali lagi akan perform untuk pasukan Void. Dia dah ada 5 mata singkir. Dia seorang dan dia akan pergi ke bahagian hadapan walaupun nyawa sedikit rendah sekarang ini. Begitu berani sekali beliau untuk bergerak. Di mana Yuhai, dia tahu pergerakan tersebut dilakukan. Dan dia tahu nyawa dia rendah. Instead of terus-menerus membuat pick dan kemudiannya membahayakan diri beliau. Dia terus saja membuat heal up terlebih dahulu. Sebab kalau dia nak pick tadi pun agak berbahaya. Dimsy sedang menjaga Zeta daripada kawasan bukit. Betul juga. Sekarang ini Vampire dah mula mendekat. Untuk mengganggu mereka. Yuhai. Keluar. Oh, posisi Yuhai berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi Vampire datang tepat pada waktunya. Menghabiskan juga pemain daripada Void tersebut yang ada 10 mata singkir sekurang-kurangnya. Sekarang ini situasi top 4. Mana kalau anda lihatkan VPE mempunyai peluang yang agak besar juga dalam situasi ini. Loyu daripada tadi hanya ada UMP sahaja yang ada di tangan beliau. Agak sukar untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Ini mungkin satu perkara yang agak berbahaya juga untuk pasukan Sam9 ketika ini. Dalam bulatan yang seterusnya masih lagi ada Sam9 dan juga seperti ada Team Flash AE sekali juga di dalam. Oh ya betul. AE telah pun mendapatkan satu lereng yang agak baik. Cuma mereka kena bersedia untuk ditekan oleh Team Flash yang sekarang ini tidak memiliki bulatan. Team Flash, apakah arah yang akan dituju oleh mereka? Nuzi nampak terlibat salah satu pemain yang berada di dalam compound tersebut. Dan dia tidak mahu untuk membuat overpicking. Kerana sekarang ini untuk Vampire, diorang pun kena fokus untuk masuk ke dalam. Kalau Nuzi terjatuh, itu akan menyusahkan rakan pasukan dia dan juga peluang untuk mereka masuk menyelit di dalam kawasan compound Sam9 ini dan seterusnya mendapatkan win-win chicken dinner. Dengan sekarang ini saya rasa mereka cuba untuk mengemaskan dan membersihkan kawasan compound yang berada di hadapan mereka untuk mereka menyelit masuk. Tapi tidak ada apa-apa kepulan asap untuk diguna pakai. Yang malangnya dijatuhkan oleh Playzone. Bulatan yang terlalu sakit untuk bermain di luar. Tapi lihatkanlah, Vampire dapat sebenarnya untuk melakukan lintasan ini dengan selamat walaupun tanpa kepulan asap. Harus sekali api-api dibaling ke hadapan sana seperti yang lihatkan Nuzi. Mereka dah mula untuk menekan kawasan ini tapi Loyu tak kisahlah UMP ke apa benda, dia masih lagi boleh lakukan perkara ini dengan begitu baik sekali. Dia ada Uzi dengan UMP saja daripada tadi. Tetapi dia dah dapat 2 kepada pemain VP ketika ini. Daripada bahagian berbeza pula Goso memberikan tekanan itu. Vampire rata. Top 2 situationnya. Sam9 bersama dengan Team Flash. Ya, 2 lawan 2 situasi antara Sam9 dan juga Team Flash. Dengan tadi, kita lihatkan Sam9 begitu proaktif sekali untuk menyelesaikan pemain Vampire itu. Menghadiahkan mereka satu kawasan yang selesa di bahagian compound ini. Cuma titik tengah itu adalah di kawasan jalan ini. Bermakna Sam9 kena juga keluar. Team Flash ada advantage kecil sebab mereka ada kawasan lereng ini untuk diguna pakai. Bagi melihatkan ke arah pergerakan yang bakal dilakukan oleh pemain Sam9. Tapi kita lihatkan tadi, satu aiming tajam yang ditunjukkan oleh Loyu dan juga Yuhai. Mengeluarkan salah satu pasukan terbaik dunia iaitu Vampire. So, ada kemungkinan juga mereka boleh buat perkara yang sama dengan situasi sekarang ini sama rata. 2 lawan dengan 2.
Masing-masing inginkan kemenangan. Dan kalau kita lihatkan sekarang ini, Kuang berjaya sebenarnya untuk menyelit di bahagian tepi pagar. Yuhai ada high ground advantage dalam situasi ini. Semua pemain Team Flash tersebut tahu. Dia dah nampak dah kedudukan Yuhai. Agak berbahaya. Yuhai mana ke arah yang salah. Posisinya juga sedang dilihatkan. Bermain di bawah adalah Loyu sebentar lagi. Tapi Zul akan menekan Bilal sebentar saja lagi. Yuhai akan jatuh terlebih dahulu. Tembakan lebih tajam daripada Gosu. Bom akan dibaling oleh Loyu. Kalau kena bom ini, kalau jatuhlah pemain ini, ada kelebihan untuk diri beliau. Tapi lihatkanlah buat masa sekarang daripada Loyu. Dia akan ditekan secara beramai-ramai. Diorang dah tahu di mana keberadaan tepat Loyu. Loyu dah tak mampu untuk pergi ke mana-mana. Dia akan cuba untuk menggunakan first aid kit juga dalam situasi ini. Dan itulah dia tempat kedua dan winner chicken dinner untuk Flash. Team Flash dari Vietnam akan mendapatkan kemenangan winner chicken dinner untuk persaingan kali ini. Tadi nombor 2, sekarang chicken dinner. Wow. Apa yang dilakukan oleh Team Flash itu memang betul-betul berkualiti tinggi dan professional level. Bukan setakat professional level, world class level. Kalau awak lihatkan tadi, Amy, kalau awak betul-betul amati tadi, Gosu di bahagian belakang. Dia tahu yang Sam9 sekarang ini tak memberikan apa-apa tekanan kepada mereka. So maksudnya mereka tengah buat setup ke dan sebagainya. So apa yang dibuat adalah mereka menghantar Kuang untuk pergi menyelit di bahagian tepi tembok tersebut. Dan Kuang tadi bersama-sama dengan Gosu memancing Yuhai. So Yuhai nampak yang si Gosu ni cuba untuk melintas di kawasan terbuka. Jomlah spray, tapi Kuang dekat bahagian tembok itu melepaskan tembakan ke arah Yuhai. Yuhai terjatuh. Dan kita lihatkan dekat situ, punyalah cantik frag grenade yang dibaling oleh mereka ke arah Yuhai untuk menghabiskan pemain tersebut. Dan juga molotov ke arah Loyu. Cuma sedikit menghalang untuk mereka adalah Loyu tidak berjaya untuk dibakar oleh mereka. So tidak ada satu lagi penambahan mata. Winner chicken dinner untuk Team Flash dengan 9 mata singkir. Sememangnya chicken dinner yang saya rasa penuh dengan skill lah. Walaupun bukan skill 4v4, mereka kurang lawan di dalam jarak dekat. Tetapi kawalan dan juga alertness mereka itu memang top notch. Yup. 777 damage daripada Kuang Ji. Dengan 3 eliminasi, dia adalah MVP bagi pusingan kita yang kedua pada petang ini. Begitu menakutkan daripada Flash dengan markah yang mereka perolehi. Chicken dinner ini mungkin mereka sekarang ini sedang mendahului markahan kita untuk Super Sunday. Maksud sekarang winner chicken dinner yang diinginkan telah pun diperolehi. Flash, Sam9, Void dan juga Alter Ego. Top 4 untuk match recap kita. Tapi dari segi total throwable use, double travel distance terlebih dahulu lah. Void antara yang paling tertinggi, memang dia yang paling tertinggi. Tapi throwable begitu banyak diguna pakai tadi oleh salah seorang pemain untuk Void. Walau bagaimanapun, kita akan melihatkan sorotan permainan kita terlebih dahulu.